Merealisasikan impian bagi yang gemarkan sukan lasak atau keinginan untuk berada di medan perang, paintball adalah pilihan yang tepat. Paintball antara sukan ekstrim popular di dunia dengan kira-kira 12 juta pengikutnya. Objektif permainan ini ialah untuk menawan bendera pasukan lawan dan pada masa yang sama melindungi bendera pasukan sendiri. Semasa cubaan dilakukan, pemain juga harus menyingkirkan lawan dengan menandakan mereka dengan bola warna atau pellet yang terdiri daripada kapsul gelatin yang tidak bertoksik dikeluarkan daripada senapang udara khas yang dikenali sebagai marker. Mereka memasang impian untuk berentap dalam suasana ala peperangan sambil menyahut semangat berpasukan. Mereka digelar askar tidak bernama. Mac lalu, Johor Tactical Force atau JTF antara pasukan yang tidak ketinggalan untuk menyertai acara terbesar dalam sukan paintball di Malaysia yang dinamakan Big Game. Ia adalah acara berskala besar berbentuk senario peperangan yang wujud daripada salah satu variasi sukan paintball iaitu woosball yang merujuk kepada konsep asal sukan paintball yang berbentuk rekreasi. Ditubuhkan pada tahun 2007, JTF telah mengikuti beberapa siri kejohanan peringkat kebangsaan seperti Ultimate Woosball League, Tactical Paintball Championship dan Malaysia Woosball Championship. JTF ditubuhkan atas dasar minat yang mendalam di dalam sukan tactical paintball di samping mengisi masa lapang. Walaupun hanya menggunakan senjata paintball, Big Game berjaya menarik perhatian peminat sukan paintball untuk menjayakan aktiviti sukan ekstrim yang berdasarkan senario peperangan sebenar. Diadakan di atas kawasan lapang seluas hampir 1 hektar di Masai, Johor. Selain mencungkil bakat, ia memberi pengalaman yang cukup berbeza. Ia juga permainan berpasukan yang terbuka dan mampu menarik pelibatan lelaki serta wanita daripada setiap lapisan usia, baik pelajar sekolah dan universiti, golongan profesional maupun pesara. Big Game yang dianjurkan pada hari ini oleh AOV adalah merupakan salah satu cabang sukan paintball. Ianya dimainkan secara beramai-ramai. Melebihi 200 hingga 300 orang pemain. Sehingga kini JTF mempunyai ahli seramai 42 orang yang turut melibatkan golongan wanita. Sebenarnya JTF ni ditubuhkan untuk mengumpul semua ahli-ahli pasukan anak-anak jati negeri Johor yang berminat untuk bermain tactical paintball. Kepuasan lah sebenarnya, especially bila kita dapat bersama-sama dengan peserta lelaki bertempur, dan rasa sakit sama juga, penat pun sama, so kepuasan. Sebab adrenalin dia tu bila kita masuk, macam mana kebanyakan sukan-sukan lasak, kita minat dia punya adrenaline rush dia tu. Bagi peminat paintball, Big Game umpama acara wajib dan ruang untuk melahirkan pemain paintball terbaik. Kita ada daripada utara, kita ada daripada selatan, central, pantai timur. We will combine. So kita akan buat satu event yang lain daripada yang selalu kita tengok paintball. Big game, big scale. Big scale maknanya kita akan panggil semua woosballer atau paintballers yang ada di Malaysia dan ada juga daripada luar datang combine. Big Game 2012 kali ini juga mendapat sambutan daripada peminat sukan paintball dari England, Australia dan Singapura. Uniknya
mengenai sukan paintball big game, setiap peserta lengkap berpakaian coloreng umpama askar yang siap bersedia untuk bertempur di medan perang. Selain itu, bagi menghidupkan suasana perang, maka pemain direka seperti senjata perang yang digunakan oleh askar. Sebelum big game bermula, setiap peserta perlu menjalani pemeriksaan dari pihak pengadil peperangan yang dikenali sebagai marshal. Marshal bertindak sebagai individu yang mengawal permainan dan memastikan tahap keselamatan pemain sentiasa pada tahap tertinggi. Yang penting stamina. Dalam as a team kita kena gel. Kadang-kadang sebab yang menang ni bukan kerana dia terror. Tak. Selalu team yang menang ni pasal dia orang boleh komunikasi baik. Bukan sebab dia orang satu player tu yang bagus boleh menang. Big game kali ini diadakan berdasarkan keadaan perang sebenar membabitkan Amerika Syarikat dan Jerman pada Perang Dunia Kedua tahun 1944. Paintball sebenarnya satu permainan yang berdisiplin dan kita ada semangat pupuk serta kawan antara satu tim tu. Sebab paintball ni kita bukan main seorang, kita main team. Team is paintball, paintball is team. Menariknya, peserta juga disediakan dengan persekitaran perang termasuk sistem audio bunyi letupan dan tembakan bagi menaikkan semangat peserta. Big game juga memerlukan peserta untuk mengatur strategi ala peperangan bagi menewaskan musuh serta membina semangat setia kawan. Walaupun dilihat ekstrim, ciri-ciri keselamatan menjadi keutamaan. Mana-mana sukan lasak ada kecenderungan untuk para peserta tu tercedera ke apa tu, ada kecenderungan. Cuma kita yang penting safety. Bila nak main paintball ni yang penting first thing first, yang benda yang utama sekali diorang tekankan is actually face mask. Dia bukan kata kena beli senapang ke tu semua, tak. Yes, yang tu yang penting. Permainan big game yang berlangsung selama 45 minit ke 2 jam ini terbukti berjaya menyatukan masyarakat pelbagai peringkat usia dan berbilang kaum dalam riadah sihat ini. Bukan kemenangan yang dicari. Sebaliknya, program membabitkan ramai pihak ini dapat memupuk hubungan mesra antara peserta selain menjadi landasan bagi mereka menimba pengalaman melalui sukan ini. Woosball berasal dari terminologi dari perkataan racquetball atau recreational paintball. Ianya versi sukan paintball yang lebih santai dan tidak begitu kompetitif. Memang macam Woosball ni kita boleh tengok semua players team pakai baju-baju celoreng yang berbentuk hutan, so lagi meriah, dia ada karakter. Kalau speedball ni dia different, dia main more like colourful dalam field, dalam padang, dia ada air balloon, so different kategori. Menariknya konsep sukan paintball Woosball, ia membabitkan persekitaran semula jadi atau kawasan berhutan. Walau bagaimanapun, sukan Woosball berbeza dengan sukan paintball yang berbentuk senario, termasuklah dari segi taktik dan saiz kawasan medan permainan. Paintball
pertama telah dihasilkan oleh syarikat Chuck Nelson pada tahun 1950 untuk tujuan penandaan pokok dari jauh. Permainan paintball pertama telah dimainkan oleh dua sahabat di dalam hutan Henniker, New Hampshire dan seterusnya dijadikan satu permainan sukan. Seramai 12 pemain telah memulakan sejarah permainan paintball pada tahun 1980-an dengan menggunakan pistol Nelsport 007. Permainan paintball terus berkembang dan tersebar ke seluruh dunia, termasuklah Malaysia. MWL atau Malaysian Woodsball League antara acara yang diwujudkan untuk memastikan hala tuju sukan paintball woodsball di tanah air. Sejak diadakan, ia mula mendapat sambutan di kalangan peminat paintball iaitu seramai 20 ke 30 pasukan untuk satu-satu kejohanan. Bagi Roslim Abu, dia antara individu yang banyak melibatkan diri dalam pembambitan MWL. Walaupun hampir berusia 50 tahun, dia masih lagi aktif bermain sukan paintball woodsball. Menurutnya, MWL antara usaha untuk memperkenalkan satu sistem bagi menjadikan paintball sebagai salah satu cabang sukan teras di Malaysia. Malaysian Woodsball League sebenarnya sebahagian daripada idea kita untuk memperkenalkan format permainan daripada Malaysia. Sebab selama ni yang kita mainkan daripada US yang lebih bersifat tu recreational, tu relax pun mungkin, tapi tak ada arah tuju. Bentuk balik, kita ubah balik format jadikan 10 minit dan hasil lepas tu ramai yang mampu main sebab daripada kos permainan yang lama dengan tingkat permainan lebih singkat ni akan mengurangkan kos pemain. Bagi woodsball, format permainan ini lebih fleksibel dan boleh disertai oleh pelbagai peringkat kemahiran pemain, sama ada yang baru berjinak-jinak dengan sukan paintball ini maupun yang sudah berpengalaman. Tempoh permainan pula ditentukan berdasarkan luas kawasan permainan dan bilangan pemain yang terlibat. Kebiasaannya, ia mengambil masa 5 hingga ke 10 minit. Pemain juga diberi pilihan untuk melengkapkan diri mereka dengan pelbagai peralatan ala tentera berdasarkan peranan dalam pasukan. Seperti dalam mana-mana variasi sukan paintball, pemain yang berjaya ditembak dengan pellet dan mempunyai kesan cat akan diarahkan keluar. Berbeza dengan sukan paintball speedball, woodsball lebih berbentuk kepada taktikal dan juga senario yang lebih dekat pada hutan. Pertama kali saya menyertai sukan ini, ia benar-benar menguji ketahanan dan fizikal saya. Unknown antara pasukan yang berpengalaman dan memenangi lebih dari 7 pertandingan sebagai johan. Kalau woodsball ni, kita banyak pakai taktikal. Strategi macam mana kita nak lawan pasukan lawan dan juga lebih kepada kerjasama dalam satu pasukan. Antara rahsia kejayaan Unknown ini ialah sentiasa mengadakan perbincangan sesama ahli pasukan. Selain itu, mereka juga akan mengenal pasti keadaan gelanggang terlebih dahulu bagi mengatur strategi untuk memenangi pertandingan. AOD antara satu lagi pasukan yang sentiasa memberi saingan sengit kepada Unknown setiap kali MWL diadakan. Macam woodsball punya tim ni, kita perlukan ada satu tim yang ramai lah. Okay? Macam contoh dekat MWL, kita perlukan 20 orang untuk 1 tahun. Dan untuk nak main dekat dalam, kita perlukan 10 orang. 10 orang sebenarnya ramai untuk nak main. Kejohanan sukan paintball woodsball boleh disertai sama ada pemain amatur maupun profesional. Walaupun
Fasa perkembangan yang tidak menyeluruh, ia dianggap lebih murah berbanding dengan format sukan speedball. Dia nak bayangkan kepuasan main paintball ni macam mana? First, paintball is not a spectator's game. Kalau you tak main paintball, you datang padang paintball, tak kisahlah speedball ke, woosball ke apa ke, you takkan appreciate game, you don't know the game. But once you play, tak kisah you just the weekend players. When you start play, you know the game kan, then you faham. Kejohanan MPOC atau Malaysian Paintball Circuit Malaysia yang diwujudkan pada 2004 bertujuan mempromosikan pelbagai pertandingan paintball di Malaysia dan Asia bagi memastikan pasukan tempatan siap siaga untuk berentap di peringkat antarabangsa, khususnya bagi cabang sukan paintball, speedball. Speedball pilihan kepada pemain paintball yang mahukan permainan yang lebih kompetitif. Different kategori, totally different kategori. Tapi players dia sebenarnya normally siapa yang main sokok, yang main dalam hutan ni, dia akan main dalam kat padang juga. So kita ni sebenarnya the one big community. Just matter of kita nak main dekat mana je sebenarnya. So tengok jugalah kita minat, ada setengah tu memang betul-betul nak main dalam hutan, nak pakai celoreng, pakai senapang macam real punya kan. Jadi dia akan main dekat woosball punya kategori. Dan kalau dia dah increase dia punya skill, dia rasa tak puas hati main dalam hutan, then dia akan pergilah main speedball, which is more game lagi cepat. Game dalam 2 minit, 3 minit satu game. Macam woosball, dia main satu game macam ni 10 minit. Speedball adalah jenis sukan paintball yang berjadikan sebuah padang lapang yang kurang daripada saiz sebuah padang bola dengan halangan-halangan atau bangka yang terletak di lokasi strategik kawasan tersebut. Dahulunya, bangka diperbuat daripada kotak, gelendung kayu ataupun paip. Ia kini berkembang dengan penggunaan halangan yang boleh diisi angin dalam pelbagai bentuk. Speedball dia bermain di padang, menggunakan bangka untuk menyorok, tapi di woosball dia menggunakan hutan-hutan pokok-pokok untuk menyorok, dan cara scoring dia pun lain sikit lah daripada speedball. Disebabkan saiz padang yang lebih kecil dan halangan yang terhad, pemain-pemain paintball boleh melihat hampir keseluruhan gelanggang dan dimainkan dalam masa terhad. Permainan speedball biasanya penuh dengan aksi dengan setiap pasukan mengatur pelbagai strategi untuk mengalahkan lawan dalam masa tertentu. Walaupun 5 minit adalah satu jangka masa yang pendek untuk setiap perlawanan, ia adalah tempoh masa yang lama bagi pemain kerana deruan adrenalin yang dirasai semasa melaksanakan strategi yang diatur untuk menang. Di selatan tanah air, nasi ambang antara makanan tradisi masyarakat Jawa yang semakin diminati ramai. Bertempat di Bandar Baru Uda, Johor, di sini letaknya kedai nasi ambang milik Hasnawi Ahmad, pemain paintball bagi pasukan Johor Pirates yang semakin meningkat naik. Dia yang berusia 37 tahun cukup aktif dalam pelbagai kejohanan sukan paintball speedball di peringkat kebangsaan. Walau sesibuk mana menguruskan kedai nasi ambang, dia tetap akan memperuntukkan masa menjalani latihan bersama ahli pasukan yang lain. Bagi Hasnawi, dia mempunyai misinya tersendiri dalam sukan paintball dan tidak mahu dianggap sekadar jago kampung. Saya berniaga nasi ambang pada tahun 2002, bermula 2002 hingga ke sekarang lah. Ini adalah perniagaan keluarga, okey. Tapi sekarang saya lebih banyak menguruskan perniagaan ini kerana ibu dan bapa saya sudah berusia dan tidak berapa sihat lah. Bagi Hasnawi, berbeza dengan sukan lain, paintball mempunyai kelebihan tersendiri, terutamanya dalam membentuk disiplin seseorang. 35.
memang minat sukan. Dia memang, saya tahu daripada budak tu memang tiada sukan dia tu. Jadi kalau dia cebur dalam bidang, saya tak cakap apa lah. Cuma saya cakap dengan dia, ini main orang kaya. Duit banyak. Pasukan ini telah memasuki lebih daripada 50 pertandingan dan memenangi 34 kali kejohanan. Sehingga kini Johor Pirates mempunyai seramai 10 orang pemain. Bagi Awi, banyak pengalaman pahit manis dilalui bersama pasukan ini dalam usaha menjadi seorang pemain back player paintball yang berwawasan. Pada mulanya memang suka-suka, tapi bila dah serius untuk bermain, banyak kena berkorban lah. Duit, memang untuk beli pakaian, dia punya marker, untuk kelengkapan paintball. Kira orang cakap berhabis jugalah. Bagi Johor Pirates, pasukan ini dikenali kerana corak permainan yang pantas dan susunan strategi yang baik. Bagi mereka, setiap pellet tidak harus dibazirkan dan tembakan tepat mengenai lawan. Awi seorang player yang baik, bagus. Bila dia dalam padang, dia cover buddies dia yang bahagian depan cukup bagus dan dia suruh player depan dia move cepat. Dia cover baik. Lagi satu, dia communication dia dalam padang sangat jelas. Bagi Johor Pirates, mereka memasang impian untuk berentak bersama pasukan luar yang cukup disegani seperti Dinasti dan Iron Man dari Amerika Syarikat, Russian Legion, Rusia dan Tonton, Perancis. Walaupun mempunyai kekurangan dari sumber kewangan, mereka sentiasa berusaha untuk memastikan pasukan Johor Pirates sentiasa mempamerkan prestasi yang terbaik. Bagi pasukan ini, mereka akan sentiasa menjalani latihan yang konsisten untuk perkembangan kemahiran individu dan keberkesanan komunikasi bagi setiap pemain. Paintball ni belum dikategorikan sebagai sports yang utama lah kat Malaysia ni. Sebab kita masih mungkin warga Malaysia ni belum nampak paintball ni sebagai sports yang orang kata sukan ekstrim yang boleh dimajukan, yang boleh dibawa ke tengah, yang boleh orang kata menonjolkan etika-etika baik dalam tim ataupun pada remaja-remaja ni. Jadi kalau kita main seorang, kita rasa macam bangga diri, kita best player, kita main best, tapi tim kita tak best, tak guna juga. Bagi pasukan ini, tiada sifat pilih kasih diamalkan. Tiada istilah pemain terbaik atau lemah. Setiap pemain mempunyai kekuatan dan kelebihan tersendiri. Jika setiap pemain menunjukkan prestasi yang baik, ia adalah kejayaan bersama. Sifat disiplin dan kesepakatan yang tinggi menjadi teras kepada pasukan ini. Right. Okay, kita main habis baik. Yep. Ikut apa yang dirancang. Right. Okay. Okay. Enjoy your game. Right. 1, 2, 3. Go! Pirate! Go! Pirate! Go! Pirate! Go! Pirate! Go! Pirate! Johor Pirates mula ditubuhkan pada awal tahun 2006 sehingga ke hari ini. Dan ramai player yang kita develop, ada yang pergi ke tim lain, ada yang bersara. Dan kita juga develop player baru. Bagi memperkukuhkan kekuatan pasukan, Johor Pirates sentiasa mengalu-alukan pemain baru untuk digilap. Ia sebahagian daripada usaha pasukan ini untuk menyokong usaha pembangunan sukan paintball di Malaysia. Sukan ekstrim ini dilihat mempunyai potensi untuk dimajukan. Ia bukan sahaja membuka peluang kepada peminat tempatan untuk mengambil bahagian dan bersaing dengan jago-jago dunia, malah ia mampu memberi pulangan yang besar kepada ekonomi tempatan.
Walaupun sukan paintball dilihat memerlukan perbelanjaan yang besar, namun ia tidak menghalang peminat yang gemarkan sukan ekstrim ini. Antaranya ialah Nur Hafizah Saad, pengumpul marker dan peminat sukan paintball. Dia yang banyak terlibat dalam usaha mempromosikan paintball di Malaysia, yakin bahawa sukan ini mampu membawa negara sehingga ke peringkat dunia. Menurutnya, apabila sedikit ruang diberikan kepada sukan ekstrim ini, pasti semua pihak akan mendapat kebaikannya. Mula-mula saya start tu because saya suka collection dia. Tuan-tuan saya cakap saya dah habis lebih kurang dalam 40,000 dalam masa setahun perlibatan saya dalam paintball. Mula-mula kerana minat tengok marker yang saya ada macam Lux, lepas tu saya dapat die limited edition custom. Tapi bila dah lama-lama pada tu kan, saya tengok benda-benda macam ni melibatkan banyak-banyak benda equipment yang saya boleh bagi untuk dia orang lagi macam full gear semua. Dan memang bagi saya cukup berbaloi. Because bila kadang-kadang bila kita main, kita seronok bila kita gear up semua macam cantik. Bagi Nur Hafizah, meskipun ramai yang mengatakan sukan ini memerlukan kos yang agak tinggi dan menjadi penyebab kepada kurangnya sambutan. Tetapi anggapan ini salah kerana banyak lagi sukan yang membabitkan kos mencecah ribuan ringgit namun mendapat sambutan kerana publiciti yang meluas diberikan. Penglibatan tu saya ada kenal ramai orang dan saya lalu datang dekat tempat tournament. Okey, apa yang saya nampak pembangunan dalam paintball ni, it's a good sport. Tak ada illegal apa semua. Hanya sekarang ni saya plan untuk bangunkan sport ni untuk bagi lagi jauh. That's the reason why dalam bulan 5 ni saya akan pergi ke US untuk join D-Day. Mei ni saya akan jadi the first Malaysia lady to join D-Day. So tujuan saya buat macam tu untuk dapatkan publicity untuk paintball. So bila saya balik, we can introduce more and more people to come in, especially sponsor. Because corporate company probably they want to know more about this paintball. So apa yang kita kena buat kan is to give more publicity for the paintball game lah. Bertempat di Maib Serdang, Kejohanan Malaysia Paintball Official Circuit atau MPOC antara platform baik bagi pembangunan sukan paintball di Malaysia, khususnya speedball. Setiap kali perlawanan sebelum pertandingan, setiap pemain perlu melakukan ujian krono yang saya lakukan sebentar tadi. Ianya penting untuk memastikan bahawa setiap marker yang digunakan, pelletnya tidak melebihi 300 feet per second. Dan bacaan sebentar tadi ialah 274. Jadi, marker ini lulus untuk digunakan. MPOC diiktiraf oleh Kejohanan Dunia Millennium Series dan PSP Series pada 2005. Kejayaan Kejohanan Paintball peringkat dunia di Eropah dan Amerika Syarikat itu dijadikan sebagai model untuk perkembangan sukan paintball di Malaysia. Selain itu, MPOC juga turut diiktiraf sebagai kejohanan kebangsaan oleh Paintball Asia League Series dan Asia Pacific Paintball Federation APPPF. Snapshot antara pilihan pemain sukan paintball untuk mendapatkan kelengkapan sukan ekstrim ini. Bagi Nur Hafizah, Snapshot dijadikan pilihan kerana dia mudah mendapatkan pelbagai informasi tentang sukan dan kelengkapan paintball daripada pemiliknya yang juga satu-satunya pemain wanita tunggal Division 1 Speedball iaitu Catherine Chew. Lama tak jumpa ni. Kalau busy bring them out for to jadi untuk minatnya terhadap sukan paintball menjadikan faktor kedai paintball Snapshot ditubuhkan. I punya yang baju tu. Oh ya, betul. Menurut Catherine, sukan ekstrim paintball mula diperkenalkan oleh suaminya ketika bercuti di Bukit Tinggi. Pengalaman itu membuatkannya terus meminati sukan lasak paintball secara serius dan aktif memasuki pelbagai kejohanan. This is diecam kan? Ya. This is senang untuk main dalam hutan. Walaupun bertubuh kecil dan berwawakan lembut, di gelanggang speedball, Catherine dikenali sebagai seorang pemain paintball yang tangkas dan berani.
Belum sampai lagi. But this, then I should buy this pen punya juga. Sebab saya tak ada. Bagi Catherine, untuk bergelar seorang pemain paintball Division 1, seseorang itu harus mempunyai minat yang mendalam terhadap sukan ini. Segala cabaran dan penat lelah yang dilalui untuk menjadi pemain paintball yang baik dapat meningkatkan pembangunan karakter dan ketahanan fizikal dan mental. Ia juga dapat memupuk sifat kepimpinan dan semangat berpasukan yang tinggi. Bagi Catherine, bermain dalam Division 1, iaitu kategori pasukan teratas dalam arena paintball, cukup mencabar dirinya sebagai seorang pemain wanita yang didominasi oleh pemain lelaki. Dari dulu saya takut kena tembak, takut nak main, kena jatuh. Tapi sebenarnya sport ni memang banyak safe. Sebab macam 20 bantu sekarang ni, kita ada marshals, kita sudah tubuhkan marshalling, Asia Ref yang make sure everybody is safe before they go into the game. Pelbagai kejohanan yang disertai termasuk dalam dan luar negara seperti di Dubai, Iran, India, Taiwan dan Thailand cukup bermakna buat dirinya. Jadi overall champion lepas main setahun dalam 2007, that means we complete 5 league yang lokal lah to become an overall champion, which is not easy. That means you have to win all the leagues that you play in. So that's one of my sweetest. Bermula dengan sebuah kedai yang kecil, Napshot kini antara pembekal barangan kelengkapan paintball, speedball dan woodsball yang terkini. Perkembangan positif sukan paintball di Malaysia menyaksikan pelbagai pilihan alatan boleh disesuaikan mengikut kehendak dan kemampuan pembeli. Paintball can play until whenever you want to. Sebab paintball bukan saja untuk for the youth, it's also for working people like us. And then doesn't mean that you are young, you are fast, you will win the game. You need a bit of experience. You need to. It's like playing a chess game. Got strategy, got planning, and all that to win the game. Berbeza dengan sukan paintball di luar negara, kebanyakan pemain paintball dilatih sejak berusia 10 tahun. Berbeza di Malaysia yang bermula seawal usia 20-an. Walaupun terdapat perbezaan dari segi permainan dengan pasukan luar, khususnya dari Eropah dan Amerika Syarikat, untuk peringkat Asia, Malaysia dilihat mampu memberi saingan sengit. Hari ini ialah MPOC Second League. MPOC ialah satu local league yang kita main di merata tempat di Malaysia, 1 tahun 5 kali. Hari ini good day lah. No rain, good sunshine. Ini ialah teammate saya getting prepared. Kita ni team actionnya Malaysia. Going in for a game afterwards. Satu game lebih kurang ada 10 minit. Sekejap lagi kita akan masuk. Sekarang kita sudah semua bersedia. Pakai jersey, check marker, check everything, make sure everything is working well. Kita akan masuk sekejap lagi. Bagi pusingan pertama, Actioners Malaysia bakal berentap dengan pasukan Rascal yang turut berpengalaman dalam Division 1. Every team is actually a good team lah, you know. Those who play Division 1, they have almost the same level of experience. Everybody will have the same level of experience. Just that how you strategize the game and how you play the game as a team lah to win. So there are teams that not someone for you to just play. You really have to strategize. Walaupun dikelilingi pemain lelaki, Catherine dilihat tidak gentar untuk bersaing dengan pemain lelaki yang rata-rata lebih tinggi dan besar dari saiznya. Bagi pasukan Rascal, pertemuan dengan pasukan Actioners ibarat musuh tradisi setiap kali berentap dalam Division 1.
Sebelum perlawanan, perkara asas seperti topeng muka yang penting sebagai alatan perlindungan, marker dan pellet perlu disiapkan. Setiap pellet bukan diisi cat, sebaliknya terdiri daripada pewarna makanan daripada minyak sayuran yang tidak bertoksik dan tidak mengotorkan. Biarpun terdapat pelbagai format permainan, secara umumnya pasukan dibahagikan kepada 2 untuk bermain menawan bendera. Bilangan pemain untuk setiap pasukan bagi perlawanan ialah seramai 5 orang dengan 2 orang pemain simpanan. Sejak 2004, kita organise the first Nation Cup, the first international tournament kat Malaysia. After 2004, we do a lot of promotion around in the universities, colleges, sekolah, kat shopping mall. We printed a lot of brochures and websites and all that to promote the game. And since then, we have APPC in 2005, and then we have WCA, which is World Cup Asia, from 2006 onwards until now. Biasanya bagi perlawanan di antara pasukan Division 1, pellet paintball dilepaskan ibarat hujan batu. Ia memerlukan ketekasan yang tinggi bagi mengelakkan serangan musuh yang bertubi-tubi. Menang 1, diorang menang 2. So, kita kalah 1 game. Tadi macam mana? Tadi punya game agak, sebab pertama kali masuk field ni, so masih learning about the field. Walaupun ada yang berpendapat permainan paintball woodsball atau big game yang bersifat ketenteraan, lasak dan kemungkinan untuk mendapat kecederaan adalah mudah, ia adalah tanggapan yang salah kerana sukan ini paling tipis untuk mendapat kecederaan serius. Ini kerana setiap pemain dilengkapi dengan sut pakaian keselamatan, topeng muka dan sebagainya. Pertama kali menyaksikannya pasti membuatkan sesiapa sahaja teruja, apatah lagi mendengar bunyi seakan tembakan kuat untuk menyerang lawan. Ia juga sukan yang sesuai untuk semua jantina dan tidak ada perbezaan di antara lelaki dengan wanita. Paintball juga mempunyai keistimewaan sendiri di mana setiap pemain diuji dalam pelbagai aspek, terutamanya keberanian dan kebijaksanaan mengatur strategi khususnya bagi sukan speedball. Tarikan sukan paintball ini bukan sahaja kerana ia satu sukan yang lasak, tetapi kerana ia mementingkan nilai-nilai yang diterapkan dalam satu pasukan. Kerjasama antara pasukan, kunci kepada kejayaan dan keseronokan serta kepuasan terhadap permainan sukan paintball.